Bulan Oktober ni dikenali dengan Pink Oktober ataupun bulan di mana breast cancer awareness diberi kehormatan kepada mereka yang menghidapi kanser payudara. Dan bersama Kak Haji pada hari ini ialah Puan Norbina. Dan Puan Norbina, kami besar hati kerana Puan sudi bersama kami pada hari ini untuk berkongsi pengalaman Puan yang mengalami kanser payudara. So, soalan pertama Kak Haji nak tanya, apakah rasa Puan Norbina sekarang ni dari segi fizikal dan emosi? Sekarang ni. Kalau saat ni, sebenarnya saya rasa lebih happy. Saya lebih happy dengan kehidupan saya sekarang berbanding dulu sebelum saya disahkan sebagai pesakit kanser. Sebenarnya kehidupan saya berubah selepas saya didiagnos sebagai pesakit kanser. Sebenarnya sakit kanser bagi saya satu rahmat. Sebab dulu nikmat di antara nikmat dan dugaan. Ada dugaan tetap ada, tapi kalau lihat kehidupan saya dulu dengan selepas saya didiagnos sebagai pesakit kanser berbeza. Dulu saya tak ada ramai kawan contohnya, tapi sekarang saya ada ramai kawan. Malah saya ada kawan Melayu, Cina, India, semua. Mana datang kawannya tu? Sebab waktu saya mula-mula diagnos dulu, saya ni dulu masa mula-mula diagnos, saya macam ada rasa takut jugalah kan masa sakit kanser. Tapi dalam masa yang sama, saya nak cuba cari ilmu, cuba cari sesuatu yang boleh bantu saya, yang saya dapat rasa saya perlukan kekuatan semangat untuk saya teruskan rawatan, untuk saya teruskan kehidupan. Jadi dari mana saya nak dapat semangat tu? Jadi kawan-kawan Norbina ni datangnya daripada mana? Adakah jumpa mereka di hospital ke, masa rawatan ke, jiran ke, macam mana? Kawan baru saya ni bermula di hospital sebenarnya. Di hospital waktu tu saya kemo. Pada kemo, waktu kemo kita takut macam-macam, ada macam-macam kerisauan tentang pemakanan semua tu. Jadi kawan-kawan yang dah melalui kemo, diorang mencerita pengalaman diorang. Lepas tu diorang ajak saya ikut support group. Waktu tu di NCSM, National Cancer Society Malaysia, kita ada satu support group diberi nama Pink Unity. Daripada situlah. Pink Unity di situlah support bermulanya support dari pelbagai kaum, pelbagai umur. Betul. Dan mereka ni semua cancer survivor, cancer dan pengidap kanser juga. Cancer. Jadi adakah Puan Norbina rasa support system tu penting? Amat penting bagi saya. Amat penting. Sebab ia membantu saya. Bila saya rasa dia membantu saya yakin dapat bantu orang lain juga. Sebab dulu saya tak ada ramai kawan, berfikiran pun kurang ilmu, kurang pengetahuan tentang kanser, tentang pemakanan kanser, tentang kehidupan selepas diagnos kanser. Tapi melalui mereka, alhamdulillah, saya lebih berfikiran terbuka tentang pemakanan contohnya. Saya lebih enjoy lah. Dari segi emosi bagaimana sekarang? Sekarang ni memang saya positif dan kata orang lebih happy. Jauh lebih happy pada dulu. Berapa banyak masa yang Puan Norbina spend dengan kawan-kawan ni? Adakah Puan jumpa mereka tiap hari ke? Tiap hari tu tak adalah. Tapi biasanya saya aktif dalam grup ni. Bila Pink Unity ada banyak program, terutama sekali program luar macam brisk walk. Macam hari ni pun saya ikut mereka brisk walk. Walaupun tepatnya kata orang curam, macam kena macam challenging hiking, mencabar jugalah. Tapi saya ikut mereka. Jadi aktiviti-aktiviti macam ni bila kami berkumpul, banyak bantu. Jadi aktiviti fizikal pun penting amat penting bagi saya. Ramai yang mengalami penyakit kanser ni kan, Norbina, mereka ni melalui fasa kemurungan, dan ramai juga nak lebih gemar menyendiri, duduk sorang-sorang tanpa jumpa orang. Apa komen Norbina? Sebenarnya saya pun dulu macam tu waktu mula-mula. Tapi bila kita boleh berfikir, tapi kita bukan tak boleh bersedih, boleh menangis. Saya pun macam tu, bersedih, menangis, kurung diri dalam bilik. Saya buat semua tu. Tapi waktu tu saya terfikir, anak saya umur tu 10 tahun, 2017. Ni yang paling besar lah, yang paling kecil. yang paling kecil 10 tahun. 10 tahun.
Saya terfikir, saya tengok dia, kalau saya terus bersedih macam ni, macam mana dengan anak saya? Betul. Jadi saya mesti cari sesuatu untuk kuatkan semangat saya. Dan saya kata kat diri saya sebenarnya, saya tak boleh terus bersedih. Saya mesti keluar. Mesti keluar daripada zon yang saya rasa sendiri dalam bilik, berkurung, menangis. Saya mesti keluar daripada sini. Salah satu caranya, saya tak boleh buat seorang-seorang. Saya cakap saya tak boleh buat seorang-seorang benda ni. Sebab saya tengok keluarga saya pun dia kurang memahami. Diorang kurang memahami tentang kanser, tentang masalah saya. Tapi saya rasa saya mesti cari sesuatu. Macam mana mulanya? Mula tu daripada hospital lah sebenarnya. Saya jumpa kawan kat hospital waktu kemo. Diorang mula bercakap tentang ada support group, ada NCSM. Daripada situ saya berfikir saya perlu cari sokongan. Dari mana saya nak dapat sokongan tu? Dari mana saya nak dapat kekuatan semangat untuk terus? Sebab saya tak boleh terus bersedih. Tak boleh. Kita mesti hargai hidup kita. Sekurang-kurangnya walaupun saya disahkan sebagai pesakit kanser, saya mesti buat sesuatu untuk sekurang-kurangnya saya nak tengok anak saya membesar. Hidup mesti diteruskan. Hidup mesti diteruskan. Dan saya merasakan kanser sebenarnya bukan sebuah kematian. Bukan. Walaupun kanser tu dekat dengan kematian, tapi bukan kanser tu penyebab saya mati. Mungkin saya ada sakit lain ke, mungkin saya terlibat dengan kemalangan ke, saya mati. Banyak juga kes macam tu kan. Banyak. Jadi bagi saya dan mungkin orang-orang di luar sana, support group tu penting. Untuk bantu kita, naikkan semangat kita, buat kita lebih berfikiran, sekurang-kurangnya dapat mengurangkan kesedihan diri kita. Okey, itu dari segi kekuatan emosi lah. Kita perlu cari. Kita perlu support. Bagaimana pula kekuatan fizikal? Sebab Kak Ji pun tahu yang ramai pesakit kanser ni dia tak nak makan. Nak makan ni takut. Jadi semuanya dia takut nak makan. Lama-lama dia orang akan hilang berat badan, sampai hilang dia tenaga. Betul, ramai daripada kawan-kawan saya macam tu. Tapi saya lebih bernasib baik sebab waktu saya buat kemo, rawatan yang biasa untuk pesakit kanser, kemo kan. Waktu kemo, kesan sampingan dia yang paling utama ialah kurang selera makan. Memang susah nak makan, lidah pun rasa pahit. Tapi waktu tu atas nasihat doktor, saya paksa diri makan. Tapi sebenarnya yang soal ramai daripada kalangan pesakit kanser takut nak makan sebab orang-orang di sekeliling. Macam saya pun macam tu. Orang-orang di sekeliling yang mempengaruhi. Misalnya mereka bukan pesakit kanser, mereka tak tahu pun sebenarnya tentang penyakit saya yang sebetulnya. Mereka boleh cakap, oh itu tak boleh makan, daging merah tak boleh makan, kacang gula soya tak boleh makan, air soya tak boleh minum. Tapi waktu tu saya terfikir, kalau saya tak makan, mana saya nak dapat tenaga? Ya, betul tu. Doktor pun dah nasihat, kena makan. Nak pasal kemo, badan kita akan lemah, antibody badan kurang. Jadi untuk pulihkan diri, kita kena makan. Jadi makan tu penting. Kan? Kalau you tak makan, macam mana you nak sihat? Ya, dari situ dah datangnya tenaga dan juga nutrisi yang akan dapat membantu kita melawan penyakit tu. Lagi satu Ji nak tanya kan, masa ni lah sekarang ni kan, Puan Norbina mengidap kanser payudara tahap 4. Ya, sebab kanser saya selepas CT scan yang terbaru, doktor kata berada di paru-paru. Bila dan tulang belakang. Bila mulanya? Dia bermula tahun 2017 saya diagnose. Lepas tu tahun 2018 saya operation. Lepas operation buat lagi CT scan semua, selepas radioterapi semua. Selepas tu doktor dapati selepas operation tu, CT scan, doktor dapati waktu tu lebih kurang tahun 2020 lah kan. Ada sel kanser di tempat lain kan. Oh, dia dah merebak. Dia dah pergi, dia dah suka berjalan-jalan lah. Dia suka berjalan. Sel kanser ni jahat sikit, dia suka berjalan. Dia nak je berjalan. Kita tak bagi dia berjalan pun dia berjalan. Waktu tu lah doktor kata saya stage 4 lah sebab dah ada di tempat lain. Okey, dan stage 4 tapi Puan Norbina masih lagi dengan bersifat positif. Betul. Masih lagi. Jadi hari-hari yang Puan Norbina lalui biasalah, macam biasa saja. Sebab bagi saya tak ada rasa letih ke, ada ke hari-hari yang murung, mungkin hari-hari yang rasa lain? Rasa letih tu bohong kalau tak ada. Okey. Rasa letih tu ada. Sebab bila dah stage 4 ni,
Yelah mungkin kerana kesan obat yang saya ambil. Saya ambil kalau setengah penyakit biasanya satu jenis oral chemo. Saya 2. Saya kena plus obat. Kesan obat tu dia buat badan kita lemah juga, tapi tak adalah selemah sampai kena baring sepanjang masa. Saya masih boleh buat semua aktiviti rumah tangga, buat kerja semua boleh, tapi saya perlukan rehat. Okey, rehat tu penting kan? Rehat tu penting. Bagaimana pula dengan tidur? Adakah dapat tidur yang mencukupi? Alhamdulillah, setakat ni saya boleh tidur lena, walaupun kata orang tidur tu macam mungkin tak cukup 8 jam, tapi boleh tidur lah. Dapatlah tidur yang berkualiti ya. Dapat tidur. Okey. Jika Puan Norbina ada satu pesanan lah kepada kaum wanita di luar sana yang sedang melawan penyakit kanser payudara, ya, yang mereka yang baru diagnose dan sedang mengikuti rawatan contohnya, apakah satu pesanan tu? Bagi saya, pesanan utama kalau dah didiagnose sebagai pesakit kanser, lebih terbaik dengan nasihat doktor onkologi anda. Sebab apa? Kalau biasa pesakit kanser ni, dia akan terpengaruh dengan kata-kata di sekeliling, orang yang bukan pakar dalam rawatan kanser. Jadi mereka akan bagi macam-macam cadangan. Suruh beli suplemen lah, suruh beli obat itulah, obat inilah, suruh makan itulah, makan ini, itu tak boleh makan, ini tak boleh makan. Itu akan macam kalau kita tak tahu badan kita, yang tahu tentang rawatan kita lah doktor kita. Sebab doktor kita ada maklumat terperinci tentang diri kita. Jadi mungkin obat-obat suplemen tak sesuai dengan kita. Jadi saranan saya, kalau siapa yang dah diagnose tu, apa-apa nak ambil ubat ke apa ke, rawatan alternatif, dengarlah dulu nasihat doktor. Okay, itu penting ya. Mereka pakar. Kongsi sedikit juga Puan Norbina tentang aktiviti Pink Unity. Pink Unity. Pink Unity terlalu banyak aktiviti. Dan aktiviti Pink Unity ni, Pink Unity ialah support group untuk semua wanita yang ada kanser. Jadi oleh kerana kami support group, tujuan utama kami ialah kami nak ahli kami sentiasa happy dan tak ada mengalami stres atau dapat mengurangkan stres mereka. Jadi kami banyak aktiviti yang menggembirakan. Salah satunya macam kami ada brisk walk, kami pergi taman-taman, jalan sama-sama, lepas tu buat zumba, buat makan-makan, happy-happy. Kami pun ada banyak aktiviti. Kami ada aktiviti dengan pihak sponsor macam alat-alat kosmetik. Pasal wanita kan suka cantik. Bila pergi tempat-tempat yang macam alat-alat solid, ada spa ke apa, kami join bila diorang ajak apa-apa aktiviti buat dengan diorang, kami akan pergi buat. Jadi happy. Banyak aktiviti yang happy. Lepas tu kami pun di Pink Unity pun ada talk. Kami panggil doktor untuk bagi penerangan tentang pakar pemakanan. Itu penting kan? Lepas tu kami pun ada banyak aktiviti, macam aktiviti masakan, aktiviti macam buat barang craft tangan, lukisan pun ada. Itu yang penting ya. Satu lagi kami ada laughter yoga. tu? Yoga ketawa. Kita orang tak perlu yoga ketawa, kita setiap hari tahu. Kalau kita tak nak ketawa pun, kita paksa diri ketawa. Sebab bila kita ketawa, kita happy, apa tu, kita akan ada hasilkan bahan kimia dalam badan kita. Ya, betul. Serotonin itu happy hormone dia panggil. Happy hormone. Itu penting. Itu painkiller sebenarnya kalau orang nak tahu kan. It's a natural painkiller. Dia dapat suppress penyakit-penyakit yang ada dalam badan tu. Itu paling seronok. Saya pernah sekali join dia orang, pasal tak ada masa untuk join selalu kan. Paksa ketawa Paksa ketawa. Bagus tu. Saya tengok rakan saya ketawa, jadi saya tak. Waktu saya mula-mula jual tu, saya susah nak ketawa. Pasal tu saya malu-malu lagi kan. Jadi saya tengok orang ketawa, saya pun jadi ketawa sendiri. Boleh tahan juga ya. Mana dia kata paksa ketawa pun okey, janji you ketawa. Jadi sekarang pun kalau saya rasa sedih-sedih, kadang saya tengok cermin, saya tengok muka saya kat cermin, saya cuba ketawa. Saya ingat itu tip yang bagus. Sifu cakap kan, nak ni kita kena ketawa walaupun terpaksa. Macam tu itu ya. saya praktikkan jugalah.
Alhamdulillah, dan itulah pesanan yang penting dengar apa yang onkologis syorkan, pakar doktor tu. Jangan terlalu ambil serius cadangan-cadangan yang di luar sana. Support group yang penting. Bagaimana pula dengan support dari ahli keluarga? Ahli keluarga ni Penting kadang ahli keluarga sebenarnya penting, amat penting. Sebab apa? Bila ahli keluarga tu faham tentang sakit kita, dia tak akan terlalu macam mengokong. Sebab ada setengah keluarga bila dia tahu parent dia atau ahli dia sakit kanser, dia macam mungkin kerana kasih sayang, dia tak bagi keluarlah, takut kena itu, takut dia kontrol. Kontrol. Tapi sebenarnya kalau ahli keluarga tu faham, sebenarnya pesakit kanser ni dia tak suka kena kontrol. Dia nak, dia rasa dia nak buat apa dia nak buat. Dia nak buat apa yang boleh jadi happy. Buat dia happy. Jadi kalau ahli keluarga tu, tolonglah jangan kontrol. Cuba fahami, cuba support pesakit kanser ni sebagaimana yang diri dia mahu, pesakit kanser tu mahu. Mungkin pesakit kanser tu dia macam saya sendiri, saya tak suka dikontrol ahli keluarga saya, atau saya tak suka kalau keluarga saya kata itu tak boleh makan, dia tak boleh makan. Saya nak dia orang cuba faham ataupun ikut saya pergi saya punya support group. Faham apa yang kami buat, gitu, apa yang mereka yang lain buat yang dah berjaya. Pasal dalam support group kami ada yang berusia sampai 70 lebih. 80 pun ada. Survivor. Survivor. Sebab bila dia orang boleh terus bersemangat, aktif. Kenapa yang lain tak boleh? Kenapa saya tak boleh? Betul. Saya pun mesti boleh. Sebab tu saya pun, walaupun kata setempat yang sepatutnya setengahnya dah terbaring, tak dia kan. Kenapa saya buat pilihan saya sendiri? Saya tak nak macam tu. Jadi saya kuatkan semangat. Saya join mereka, ikut mereka, dan ada ramai kawan-kawan yang membantu lah. Satu lagi soalan Ji nak tanya, adakah kemampuan dari segi financial tu, kewangan tu penting untuk seseorang pesakit kanser? Kemampuan keuangan sebenarnya penting sekarang, sebab sebagai pesakit kanser bukan saja kos rawatan, macam pemakanan juga kan. Seorang pesakit kanser perlukan pemakanan yang berhasiat. Jadi dengan kos hidup sekarang ni memang agak sukar kan, sebab kos sekarang semua dah meningkat. Tapi kita sebagai pesakit kanser ni, kita ikut kemampuan sebenarnya. Macam saya sendiri B40 kan, tapi kita cuba buat yang terbaik untuk diri kita. Misalnya contohlah pemakanan, kita nak lebihkan apa? Kita nak lebih, mungkin kita tak boleh beli macam sayur-sayuran organik, tapi kita boleh je buat, kalau kita nak tanam sendiri, kita boleh tanam hidroponik, ataupun kita boleh je beli sayur-sayuran segar kat pasar. Betul. Kita kena cari alternatif lah. Kena usaha jugalah. Jadi quality versus quantity tu kan. Kalau banyak tu duit kita, biar yang berkualiti dan yang dapat membantu kan. Betul. Tak perlu, memang keuangan tu penting, tapi tak perlulah kita kalau rawatan tu nak yang terbaik, yang mahal je, macam hospital swasta dengan hospital kerajaan. Macam obat saya sendiri, saya bersyukur sebab saya pesakit HKL. Pesakit HKL subsidi tinggi, banyak kan. Obat saya, walaupun saya bayar HKL, tapi obat saya macam saya makan Letrozole dengan Palbo. Palbo tu kalau di luar, harga dia mencecah 7K untuk 1 bulan. Tapi dengan HKL, Alhamdulillah, support kerajaan, subsidi kerajaan, saya bayar 50 saja sebulan. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Ya banyak tu banyak bantuan kerajaan. Ni dah support kerajaan dah ni. Banyak bantuan kerajaan sebenarnya yang kita tak tahu, tapi hanya orang-orang yang dapat menikmati, yang terlibat dan dapat menikmatinya yang faham. Okey, itu satu penerangan yang amat baik. Dan ada apa-apa lagi ke yang Puan Norbina ingin kongsi bersama penonton kami tentang pengalaman, mungkin adakah satu episod yang agak menyedihkan ke, mengejutkan ke? Ada satu episod yang tak boleh diluput lah dalam ingatan sejak mengalami penyakit kanser ni? Saya pengalaman yang menyedihkan sangat tu tak ada lah. Tapi bagi saya sendirilah, kepada semua wanita di luar sana lah terutamanya, buatlah pengesanan awal. Pengesanan awal menyelamatkan nyawa. Pengesanan awal
membolehkan rawatan lebih baik. Macam saya sebenarnya, saya ni seorang yang penakut. Saya takut dengan hospital, saya takut dengan doktor asalnya. Sebab saya sebenarnya kanser saya kesan dia, saya kalau cerita saya berbeza sikit. Macam kebanyakan breast cancer ada kebanyakannya dikesan melalui benjolan. Ya, ada lump pada payudara, tapi saya bukan. Saya luka atas payudara kanan. Luka, tapi luka tu macam kudis dah tak baik. Tapi oleh kerana saya ni takut sebab saya dulu sebenarnya ada sejarah trauma dengan hospital waktu kelahiran anak pertama. Jadi akibat ketakutan dengan layanan di hospital dulu tu, membawa bertahun, akhirnya membawa makan diri lah. Kerana saya jadi takut dengan hospital, takut dengan doktor, menyebabkan sepatutnya saya boleh jumpa doktor awal. Tapi oleh kerana masalah tu, saya bila dah teruk, bila dah sakit belakang, sakit pinggang, tak boleh baring pun sakit pada permulaan sebelum saya diagnose kan, baru saya beranikan diri untuk pergi jumpa doktor, ke klinik. Tapi begitu, alhamdulillah, sebenarnya bila saya klinik biasa dulu, lepas tu baru saya pergi hospital, doktor bagi surat pergi ke hospital SKL. Bila saya sampai ke SKL, alhamdulillah saya dapat layanan yang baik. SKL alhamdulillah, doktor, nurse, semua staff layan dengan baik. Jadi berbeza dengan tanggapan dalam fikiran saya. Sebab tu bila tak saya sangka lah, tak sangka, alhamdulillah, walaupun saya disahkan kanser, tapi layanan bagus, hospital kerajaan pun bagus, terbaik sekarang ni. Jadi setanding lah. Sekarang hospital kerajaan dengan swasta, yang biasa orang cakap swasta terbaik. Tapi bagi saya sekarang sama je pengalamannya. Pengalaman alhamdulillah lah. Kerja kanser, walaupun saya ada kanser, tapi walaupun itu sesuatu yang menyedihkan pada awalnya, tapi sebenarnya sesuatu yang boleh disyukuri. Syukur alhamdulillah saya dapat kanser. Dengan kanser saya jumpa ramai kawan. Dengan kanser saya tambah ilmu. So dalam dugaannya ada nikmatnya, ya? Betul, alhamdulillah. Betul. So kita ucapkan terima kasih lah kepada Puan Norbina sebab Sama-sama. bulan ni kita memberi penghormatan yang istimewa kepada semua pesakit kanser, survivor dan sebagainya. Kami ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi. Sama-sama, dan terima kasih juga. InsyaAllah kita jumpa lagi, ya. InsyaAllah.